Salam sejahtera. Ini satu pendedahan yang luar biasa berkaitan dengan Razi Jidin. Masuk Las Tangkona, pengakuan Razi Jidin lawan kemungkaran 1MDB di Cemu. Datuk Dr. Razi Jidin ibarat hanya masuk Las Tangkona apabila tampil membuat dakwaan. Kononnya melawan kemungkaran kes 1MDB, One Malaysia Development Berhad, sebelum pilihan raya umum PRU pada tahun 2018. Ramai mencemu kenyataan naib Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu berkenan, memandangkan umum tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah membangkitkan isu penyelewengan dana syarikat pelaburan negara itu sejak tahun 2011 lagi. Terdahulu, Razi Jidin yang juga ahli Parlimen Putrajaya menerusi platform X mengimbas kembali tindakannya kembali ke tanah air ketika meraihkan convocation anak sulungnya di Sunway University. Bekas Menteri Kanan Pendidikan itu memberitahu anaknya belajar di merata tempat dengan bersekolah rendah di Canberra dan Sydney, manakala berada di bangku sekolah menengah pula di Sydney, Hobart dan Malaysia. Dia yang paling terkesan apabila abahnya buat keputusan meletakkan jawatan sebagai pensyarah di University of Tasmania dan kembali ke Malaysia, semata-mata hendak melawan kemungkaran berkaitan 1MDB sejurus sebelum PRU pada 2018. Waktu itu anak sulung saya di tahun-tahun terakhir pengajian menengah, kata Razi Jidin dalam catatan yang dimulakan dengan ungkapan harga sebuah perjuangan. Menjenguh di ruangan komentar, dilihat berduyun orang ramai membidas dakwaan Razi Jidin itu. Selain menyindir wakil rakyat berkenan, bila hang lawan 1MDB, soal seorang netizen, yang lawan ni bermula daripada Anwar Rafizi, hang masuk Las Tangkona, kata Amir Hamzah. Hang melawan kemungkaran 1MDB, bila soal satu lagi netizen, jana bawa meja masuk tak dalam senarai kemungkaran, sindir Nazri Isnil. Hal sama turut ditegaskan pengguna X Naim Zaini bahawa otai yang melawan penyelewengan 1MDB adalah Anwar, Rafizi dan Tony Pua, kata beliau. Anwar whistleblower, Rafizi dan Tony Pua investigator. Sampai keluar masuk lokap sebab lawan 1MDB. YB berapa kali masuk lokap ya? Tanya je perlinya lagi. Saudara-saudara sekalian, apabila menjenguh kepada berita dan ulasan dan juga laporan ini, sangat ketaralah. Memang kata orang ini, Las Tangkona, masuk Las Tangkona, pengakuan Razi Jidin lawan kemungkaran 1MDB bukan dapat pujian tetapi dapat cemuhan. Dengan kata lain, ambil kredit orang lah kan. Dia klaim yang dia konon juga sebahagian daripada perjuangan itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Akhirnya Cikgu Bad terima pada apabila beliau mendakwa rasuah pegawai tinggi TLDM. Akhirnya beliau telah direman 2 hari. Adakah ini sebenarnya perjuangan yang diharap-harapkan oleh Cikgu Bad? Pada pendapat saya, lebih baiklah Cikgu Bad ini bertanding saja pilihan raya. Kita nak lihat sejauh mana dia boleh menang dalam pilihan raya. Kerana amatlah merugikan dan tiada maknanya beliau hanya teriak sini, teriak sana, hinjut sini, hinjut sana, yang tidak membawa apa-apa suara. Beliau aktivis yang tidak mewakili mana-mana pihak, yang tidak ada mana-mana kapasiti.
Kalau benar Cikgu Badin hebat yang seperti didewa-dewakan oleh para penyokong pembangkang ini, apa kata beliau bertanding pilihan raya? Bertandinglah di mana-mana kawasan. Kalau beliau menang, maka terbukti beliau sudah diterima oleh penduduk. Beliau diterima di kawasan itu. Kalau tidak menang, bermaksud beliau sebenarnya syok sendiri. Tapi hari ini dia terima padah apabila mendakwa rasuah pegawai tinggi TLDM dan kini direman 2 hari. Cikgu Bad direman 2 hari oleh Mahkamah Magistrat Putrajaya hari ini bagi membantu siasatan berhubung dakwaannya mengenai isu rasuah membabitkan pegawai tertinggi Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Magistrat Irza Zulkaika Rohanuddin mengeluarkan perintah terhadap Badrul Hisham Syarin selepas membenarkan permohonan bermula hari ini sehingga esok. Menurut Peguam Rafiq Rashid yang mewakili ahli jawatan kuasa penerangan bersatu itu, pihak polis membuat permohonan reman selama 4 hari. Namun, mahkamah membenar perintah tahanan sehingga esok. Rafiq berkata, anak guamnya ditahan reman bagi membantu 3 siasatan di bawah Seksyen 203 dalam kurungan E Kanun Keseksaan, Seksyen 8 Akta Rahsia Rasmi 1972 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 memberi maklumat palsu menggunakan rangkaian telekomunikasi. Pegawai penyiasat memohon reman 4 hari, namun selepas mendengar hujah kedua-dua pihak, pihak magistrat mengklasifikasi Badrul Hisham adalah seorang pemberi maklumat yang harus diberi perlindungan daripada segi undang-undang dan tidak boleh dikenakan tindakan jenayah atau sivil serta membenarkan reman selama 2 hari. Katanya kepada pemberita di luar bangunan mahkamah hari ini. Saudara-saudara sekalian, itu pendedahan yang paling menarik untuk kita semua. Apakah anda bersetuju dengan tindakan yang dibuat, kebanyakan tindakan yang dibuat oleh Cikgu Bad ini? Saudara-saudara sekalian, seperti yang dinyatakan oleh para netizen, mereka kata mereka menantikan Cikgu Bad sendiri bertanding dalam pilihan raya. Bukan menang cakap saja, tapi menang dalam pilihan raya. Jangan hanya dilantik dalam mana-mana jawatan kuasa, mesti pilihan raya. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera. Ini satu pendedahan paling menarik yang pernah disebut oleh Kuli. Kuli kata, Malaysia sebenarnya monyet, tidak pernah jadi harimau Asia. Bekas Menteri Kewangan Tengku Razali Hamzah menolak dakwaan. Kononnya Malaysia pernah menjadi harimau Asia sambil mempertikaikan dakwaan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Anda panggil diri sebagai harimau Asia, tetapi anda sebenarnya monyet. Anda tidak maju, kata Kuli. Kita tidak pernah jadi harimau Asia. Itu hanya ilusi, katanya yang dipetik portal berita Free Malaysia Today. Razali yang berkhidmat sebagai Menteri Kewangan dari 1976 hingga 1984 menafikan tanggapan kononnya Malaysia suatu ketika dahulu adalah kuasa ekonomi besar di Asia bersama Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong dan Singapura. Katanya, Malaysia tidak boleh membuat dakwaan sebagai harimau Asia memandangkan negara membiayai hampir keseluruhan projeknya, termasuk empangan dan lebuh raya, disebabkan pelabur asing menjauhi negara ini. Razali berkata, bagaimanapun ada pihak berpandangan Malaysia telah sampai menjadi negara kaya dan maju.
pada tahun 2018, Mahathir ketika menjadi Perdana Menteri buat kali kedua mengumumkan Malaysia akan kembali menjadi ekonomi harimau Asia. Dia mengulanginya setahun kemudian ketika melancarkan rancangan kerajaan bagi pembangunan ekonomi menjelang tahun 2030. Bagaimanapun, pakar ekonomi Madeline Burma mempertikaikan label harimau Asia itu. Sebaliknya, katanya, Malaysia hanya layak digeral harimau kecil atau naga kecil. Saudara-saudara sekalian, apabila kita melihat apa yang disebut oleh Kuli ini, memang agak sensitif dan menarik telinga kita untuk cuba membaca, mendengar. Tapi apakah kebenaran benar atau tidak seperti yang didedahkan oleh Kuli ini? Betulkah Malaysia sebenarnya monyet, tidak pernah jadi harimau Asia? Kalau anda setuju, anda boleh tuliskan dalam ruangan komen berkaitan isu itu, kerana mungkin anda sependapat dengan bekas Menteri Kewangan Tengku Razali Hamzah atau Kuli, kerana beliau menolak bahawa Malaysia pernah menjadi harimau Asia. Beliau sambil mempertikaikan dakwaan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Kata Kuli, kalau anda panggil diri sebagai harimau Asia, tetapi anda sebenarnya monyet, anda tidak maju, katanya. Perkataan atau kenyataan anda tidak maju yang disebut oleh Kuli ini adalah sangat subjektif. Benarkah negara kita tidak maju? Kita tidak pernah jadi harimau Asia. Itu hanya ilusi, kata Kuli. Sebelum kita berpisah, jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Ini jawapan Aiman Atira terhadap tuntutan dan arahan supaya beliau meletakkan jawatan kerana dikatakan sebagai telah memaluhkan amanah. Aiman Atira tidak mahu layan Mazli Malik, walaupun Mazli Malik menggesa beliau berundur dan letak jawatan. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Aiman Atira Sabu enggan melayan gesaan supaya dia melepaskan jawatan sebagai wakil rakyat susulan tindakannya hadir ke majlis penyampaian sumbangan kepada sebuah sekolah vernacular di Sepang yang dianjurkan sebuah syarikat pengeluar bia. Menganggap insiden berkenaan sebagai tiada isu, Aiman berkata, dia telah pun mengemukakan permohonan maaf kerana kekhilafan berkenaan yang didakwanya tidak disengajakan. Kata beliau, saya tak mahu terheret dengan benda yang sebenarnya tak ada isu. Saya sebenarnya telah mengemukakan permohonan maaf saya seandainya telah melakukan kekhilafan. Selebihnya itu, kita perlu maju terus menumpukan kerja kita. Rakyat perlu pembelaan, katanya. Rakyat memerlukan perkhidmatan, katanya dalam satu sidang media di Puchong hari ini yang disiarkan portal media tempatan. Semalam, bekas Menteri Pendidikan Mazli Malik menyarankan agar Aiman Atira meletakkan jawatan sebagai ahli Parlimen Sepang susulan kehadirannya pada acara kutipan dana sekolah Cina yang melibatkan jenama minuman keras. Mazli yang juga ahli Majlis Pimpinan Pusat PKR berkata, penglibatan Aiman selaku Ketua Wanita Amanah dalam acara itu insiden yang memalukan dan menjatuhkan imej parti berkenaan. Islam Rahmah yang dibawa oleh Amanah tidak pernah sekali-kali bermaksud menghalalkan arak dalam acara sekolah, kata Mazli Malik. Mengulas lanjut, Aiman Atira berkata, tumpuannya kini untuk menjalankan tugas yang telah diamanahkan kepadanya. Kita di peringkat KPKT banyak kerja lagi.
Kita perlu beri tumpuan menjadi keutamaan saya untuk beri perkhidmatan terbaik kepada rakyat selaku timbalan menteri salah satu kementerian besar yang memerlukan santunan kepada rakyat tanpa mengira kaum di seluruh negara, katanya. Tak perlu ikut lawan keruhkan isu. Sementara itu, Ketua Wanita Amanah Awan Wilayah Persekutuan, Rafiza Askolani, pada kenyataan berasingan berkata, isu melibatkan Aiman tidak perlu dipanjangkan, apatah lagi dia telah pun mengaku khilaf. Rafiza berkata gesaan Mazli Malik supaya Aiman meletakkan jawatan tidak berasas. Tidak perlu nak sarankan sehingga Aiman Atira letak jawatan. Dia telah pun memohon maaf, katanya. Fokus pada isu dan kerja-kerja yang lebih utama berbanding memanjangkan perkara seperti ini. Mazli tak perlu terbawa-bawa dengan permainan pihak lawan yang cuba mengeruhkan lagi isu ini, katanya lagi. Ada dua komen daripada netizen berkait isu ini. Kata Purple Mouse, Mazli dah boleh isi borang Perikatan Nasional sama ada bersatu atau PAS. Bila dah mula, eloklah dia pergi. Jangan layan dia, dia cemburu tiada apa-apa jawatan, kata Purple Mouse. Kotaro Minami kata, ya betul, tak perlu hirau dengan bekas Menteri Kasut Hitam yang kurang cerdik itu. Hanya pandai sembang. Sebelum ni, apa sumbangan dia kepada negara, kata Kotaro Minami. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini sekali lagi berkait dengan isu Adun Rembia yang telah berani lompat parti menyertai parti PAS. Persoalan sekarang ialah mampukah beliau membayar denda 100 juta yang dikenakan oleh parti UMNO kepada beliau. Kalau beliau tidak mampu bayar, bermakna beliau mungkin boleh diisytiharkan muflis. Dan secara otomatiknya apabila beliau sudah diisytiharkan muflis, apabila tidak mampu membayar hutang atau denda, beliau boleh dianggap hilang kelayakan memegang ahli Dewan Undangan Negeri untuk Adun Rembia. Jadi dengan itu dikatakan bolehlah disebut sebagai beliau yang dikejar tak dapat yang digendong kini berciciran. Keadaan muflis itu boleh wujud apabila beliau tidak mampu membayar denda itu kalau beliau kalah di dalam tuntutan di mahkamah. Yang menjadi persoalan kita ialah siapa yang akan bantu beliau mendapatkan 100 juta ringgit itu. Kalau beliau memang memiliki 100 juta ringgit itu, ini pasti akan mendapat perhatian yang meluas oleh LHDN. Dari mana uang itu? Kenapa mungkin tidak diisytihar? Dan kekayaan itu sudah diisytihar dalam bentuk cukai ataupun belum? Kalau tidak, ini akan membuat masalah yang sangat besar kepada diri beliau sendiri. Satu saja harapan yang beliau mungkin boleh dapatkan menurut satu hantaran sinis ialah beliau boleh mengusung Tin Milo meminta bantuan untuk membayar 100 juta denda tersebut. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Rembia kini minta bantuan tabung Milo PAS. Saudara kena minta bantuan tabung Milo PAS, kata Harapan Daily. Adun Rembia kena minta bantuan tabung Milo PAS. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Rembia dari UMNO, Datu Muhammad Jailani Khamis, dinasihatkan untuk mendapatkan bantuan PAS atas tindakannya melompat parti. Saranan sinis itu susulan perjanjian dan aku janji ditandatangani oleh semua calon Barisan Nasional BN yang menang pada pilihan raya wajib membayar denda 100 juta ringgit kerana mengkhianati parti. Adun Rembia kena minta sokongan kepada PAS melalui tabung Milo yang mungkin digerakkan ke seluruh negara untuk memastikan cukup 100 juta, kata seorang TikTokers. Pada 16 Julai lalu, Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan mengumumkan
Muhammad Jailani yang sebelum ini digantung keahlian dalam UMNO sah menyertai PAS berkuat kuasa Jun tahun lalu. Jailani menang pilihan raya umum ke-14 PRU 14 atas tiket PKR. Dia adalah antara 4 adun Pakatan Harapan PH yang melompat menyokong Barisan Nasional bagi mengambil alih pentadbiran negeri pada Mac 2020. Wakil rakyat berkenan dikatakan dipecat PKR sebelum mengumumkan menyertai UMNO bagi membolehkan dipilih bertanding semula mewakili Barisan Nasional pada pilihan raya PRN pada 20 November tahun 2021. Jadi, apa cerita selepas ini? Apa pula pendapat anda? Adakah dengan mengusung Tin Milo dapat membantu menyelesaikan masalah adun rembia ini? Ada netizen kata, terimalah hukuman itu. Terimalah hukuman yang setimpal itu. Berkata pepatah, kata mereka, sudah jatuh di timpa tangga, terkeluar daripada mulut buaya, masuk pula dalam mulut singa. Apa pendapat anda? Sekian untuk kali ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.